Baik, untuk cikgu, okay, cikgu akan tutup video cikgu supaya lebih jelas sikit. Okey. Jadi, cikgu hari tu kita akan belajar, awak akan belajar subtopik yang baru iaitu topik yang baru iaitu 3.2 kuasa 3 dan punca kuasa 3. Jadi yang sebelum tu awak dah belajar. Saya dah beri awak 2 kelas, 3 offline, 3 online untuk kuasa 2 dan punca kuasa 2. Jadi yang kuasa 3 tu cikgu akan buat secara online untuk yang kelas minggu ini, dan minggu depan cikgu akan buat secara offline untuk beri latihan kepada awak. Okey. Kuasa 3 ni, cikgu terangkan objektif lah apa yang awak perlu tahu. Okey, apa yang awak perlu tahu pada hari itu, awak mampu mengenal sebenarnya. Awak mampu mengenal kuasa 3 dan punca kuasa 3. Yang kedua, awak mampu menyelesaikan masalah melibatkan kuasa 3 dan punca kuasa 3. Jadi, apa-apa soalan matematik yang melibatkan kuasa 3, awak dan punca kuasa 3, awak mampu selesaikan. Okey, ini yang penting. Jadi, cikgu akan terus buka mukadimah terus sebab masa awak pun si panjang. Jadi yang pertama adalah menulis kuasa 3 suatu nombor. Okey. Jika awak tengok di sebelah kiri, okey, yang pertama ni, awak akan nampak kuasa 3 suatu nombor ialah nombor yang didarab dengan dirinya 2 kali. Okey, awak fahamkan maksud tu? Didarabkan dengan dirinya 2 kali. Maksudnya, kalau cikgu letak macam ni, awak tengok di bawah ni. Okay, cikgu akan tukar kepada pen berwarna hitam. Okay. Jika awak tengok sini, jika awak akan nampak contohnya 2 kuasa 3. Ini maksud kuasa tau, kuasa 3. 2 kuasa 3. 2 kuasa 3. Jadi apabila maksudnya 2 kuasa 3 ni, dia nombor 2 ni, ini nombor 2 yang first ni, kita darabkan dengan nombor 2 sebanyak 2 kali. Maksudnya 2 darab 2 darab 2. Inilah 2 kuasa 3. Jadi jawapannya 2 darab 2, 4. Darab 2, 8. Jadi 2 kuasa 3 ni bersamaan 8. Jadi maksud di sini adalah didarabkan dengan dirinya 2 kali. Maksudnya nombor 2 yang first ni, kita darabkan dengan 2. Kita darabkan dengan 2. Ini yang awak kena faham maksud ni. Okey. Awak tengok pula yang di sini. Cikgu saja letak ni. Nombor 1, nombor 2 di sini. Okey. Kuasa 3 suatu nombor boleh ditulis. Okey, sini ditulis sebenarnya. Ditulis dalam bentuk tata tanda. Dalam bentuk tata tanda. Contohnya kuasa 3, 2 kuasa 3. Macam ni. Itu yang awak perlu tahu. Okey. Untuk contoh pula, ini contoh dia. Kuasa 3. Okey. 7, ini tadi 7 darab 7 darab 7. Ini 7 dah kali ni. Ini 7 yang pertama. Kita darabkan dengan 7. Yang pertama, lepas tu kita darabkan dengan 7. Jadi dia akan jadi 7 kuasa 3. Inilah maksudnya 7 kuasa 3. Maksudnya kita darabkan 7 darab 7 darab 7. Itu yang pertama. Yang kedua ni, kalau negatif ni, negatif 4/7 pecahan. Lepas tu kita akan darabkan balik dengan negatif 4/7. Kemudian kita darabkan dengan negatif 4/7. Dia darab 2 kali dengan nombor dia tadi. Ini nombor yang pertama. Kita darabkan dengan yang ni yang pertama. Kita darabkan yang kali yang pertama. Lepas tu kita darabkan dengan kali yang kedua. Ini yang maksudkan dengan yang ini. Sama juga dengan yang perpuluhan. Kalau perpuluhan pun sama.
C ni, awak tengok C ni. 2.3, ini nombor yang asal dia. Lepas tu kita darabkan dengan dirinya sekali. Kemudian kita darabkan dirinya dengan dirinya kali kedua. Jadi kita akan dapat ni, kuasa 3 ni. Di kuasa 3 ni bermaksud, awak kena faham sini, nombor yang didarab dengan dirinya, nombor ni, dirinya ni, 2 kali 1, 2. Itu maksud dia. Okey, nampak kelas? Boleh faham kelas? Faham cikgu? Okey. Senang ya tu sebenarnya. Mohon awak faham secara ringkas apa yang dimaksudkan tu. Sebab cikgu dah ringkaskan apa yang dalam buku teks awak ke dalam slide cikgu. Yang kedua tu. Baik, yang kedua tu, awak tengok yang pertama tu. Menentukan kuasa 3 suatu nombor tanpa menggunakan kalkulator. Macam ni cara awak nak mengira kuasa 3 tanpa menggunakan kalkulator. Itu adalah jalan pengiraannya. Okey. Yang pertama, apa yang awak perlu tahu? Apabila kuasa 3 bagi sebarang nombor negatif, ialah negatif. Okey, cikgu bagi contoh. Ini contoh dia. Okey, negatif 2 kuasa 3. Jadi, apa-apa nombor kuasa 3 yang negatif, negatif ni, dia akan jadi negatif juga jawapan nanti. Jadi, kalau awak tengok, 2 kuasa 3, 2 darab 2 darab 2. Awak akan dapat negatif 8. Ini awak perlu tahu. Jadi, apa-apa kuasa 3 bagi sebarang nombor negatif ni, jawapan dia akan jadi negatif. Ini awak perlu tahu. Yang pertama. Yang kedua, kuasa 3 perpuluhan mempunyai 3 kali ganda tempat perpuluhan. Sebagai contoh, cikgu bagi. Okey. 0.2. Cikgu bagi 0.2. 0.2 kuasa 3. Apa dimaksudkan dengan 3 kali ganda nombor perpuluhan? Okey. Jika awak tengok, ini adalah satu nombor perpuluhan. Okey, satu tempat perpuluhan. Maaf ke cikgu, satu tempat perpuluhan. Kalau sebut sini, satu tempat perpuluhan. Jadi, apabila awak darabkan 0.2, darab 0.2, darab 0.2, awak akan dapat 0.008. Dia jadi 3 kali ganda tempat perpuluhan. Awak tengok sini tadi, ini adalah satu tempat perpuluhan. Tapi apabila awak kuasa 3 kan, dia akan jadi 1, 2, 3. Dia akan jadi 3 kali ganda. 3 kali ganda. Maksudnya, ini satu titik perpuluhan, darabkan dengan 3. Dia akan jadi 3 titik perpuluhan. Jadi, yang di bawah ni, kuasa 3, yang ketiga ni, kuasa 3 sebarang nombor positif adalah positif. Jadi, apa-apa pun kuasa 3, contoh 2 kuasa 3, dia akan jadi positif. Sama dengan 8. Dia akan jadi positif. Dia tak akan berubah jadi negatif. Awak perlu tahu benda tu. Ini awak hanya boleh macam mana kita? Awak tak perlu ingat sangat yang ni. Yang perlu awak ingat adalah yang pertama, yang kedua ni. Kuasa 3 sebarang nombor negatif ialah negatif. Kuasa 3 perpuluhan mempunyai 3 kali ganda tempat perpuluhan. Ini awak perlu ingat 1, 2 ni. Awak tengok contoh ni pula. Contoh ni. Sebagai contoh tadi, untuk mengira tanpa kalkulator, negatif, kurungan tadi, negatif 0.2 kuasa 3. Jadi awak akan darabkan sebanyak 2 kali dengan nombor yang dirinya sendiri. Jadi awak akan buat sama dengan negatif 0.2
kita darabkan dengan negatif 0.2. Kita darabkan dengan negatif 0.2. Awak darabkan sebanyak 2 kali. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi apabila awak darabkan yang first tadi, awak ingat yang dulu yang cikgu awak pernah ajar, jika negatif darab negatif, dia akan jadi positif. Negatif, kita darabkan dengan positif, dia akan jadi negatif. Positif darab negatif, dia akan jadi negatif. Positif darab positif akan jadi positif. Ini awak perlu ingat. Ini pernah diajar masa awal-awal hari itu. Jadi jika awak faham di sini, kenapa jadi 0.04 dia jadi positif, sebab dia darabkan yang pertama ni. Negatif 0.2 darab negatif 0.2. Sebab itulah dia jadi 0.04. Dia gunakan ni. Dia gunakan ni, yang pertama ni. Dia jadi positif 0.4. 0.04. Lepas tu, awak tengok sini, depan ni tak ada apa-apa, kita jumpa dengan negatif. Positif jumpa negatif. Positif jumpa negatif. Dia akan jadi negatif. Sebab itulah jawapan dia negatif. Dan jawapan dia bersamaan dengan negatif 0.008. Ini adalah cara mengira dia. Okey. Boleh, Kas? Mina? Zufan? Cikgu si dengar pun dua orang tu. Awak ada tak, Sia? Ya. Dah. Okey. Baik. Jika ada, cikgu akan teruskan dengan soalan yang kedua ni, B. Contoh soalan. Contoh yang kedua ni, awak tengok sini. 1/3 kuasa 3. Jika awak nampak pecahan yang ada nombor bulat ni, pecahan atau pecahan wajar yang ada nombor bulat, awak kena ubah dia jadi pecahan tidak wajar. Ni. Pecahan tidak wajar yang ada nombor atas dia berbesar daripada nombor bawah. Jadi awak akan dapat cara mengira dia macam ni. Jika awak nak tahu macam mana cara nak ubah dari pecahan wajar ke pecahan tidak wajar. 1/3. Yang ini, 3 ni kita darabkan dengan 1. Dan 1 ni, lepas tu hasil ni nanti kita tambahkan dengan 1. Jadi dia akan jadi macam ni. 3 darab 1 tambah 1 per nombor bawah ni. 3. Jadi awak akan dapat 3 darab 1, 1. Lepas tu 3 darab 1, 3. Tambahkan dengan 1, awak akan dapat 4 per 3. Jadi jawapan di sini, awak akan nampak sini 4 per 3. Kuasa 3. Awak perlu letak kuasa. Jadi kuasa ni, apabila ada kuasa ni, biasa 4 per 3 darabkan 4 per 3 darab 4 per 3. Awak akan dapat 64 per 27. Ini jawapan dia. Okey, ni awak boleh tahu. Okey. Ini tadi kalau awak gunakan kalkulator. Ini cikgu nak sentuh di bawah ni, nota pintar ni. Ini awak boleh ingat penting ya. Ini penting. Okey. Cara awak nak mengira menggunakan kalkulator. Contohnya diberi sini. Awak ada kalkulator kan semua? Ada kalkulator tak? Ada, cikgu. Ada. Apabila awak nampak sini, awak tekan 1, tekan 1 first. Lepas tu tekan 7, awak tekan shift. Lepas tu awak cari X kuasa 3. Ada awak nampak yang kecil warna kuning. Kemudian awak akan dapat jawapannya. Ini untuk cara untuk kalkulator mencari kuasa 3.
Untuk negatif, dia ada special. Cara special je. Jadi, awak perlu, yang pertama awak perlu tekan kurungan. Awak perlu tekan simbol simbol negatif, tolak. Tolak, awak tekan 2, tekan perpuluhan, tekan 3. Awak tekan tutup kurungan. Kemudian awak tekan balik shift, tekan X3. Awak akan dapat macam tu dalamnya. Negatif 2, 3, kuasa 2. Kuasa 3. Ini awak akan dapat. Lepas tu awak awak tekan sama dengan untuk dapatkan hasil jawapan untuk negatif 2.3 ni. Untuk ni pula, untuk 4/7 pun awak cuba ni. Awak tekan kurungan, tekan 4, awak tekan A, B per C ni. Awak akan ada nampak situ dekat sebelah kiri awak. Sebelah kiri kalkulator, di bawah CALC. Kemudian awak tekan 7, tutup kurungan. Lepas tu shift, kuasa 3. Inilah cara untuk awak mencari kuasa 3. Kuasa 3. Cikgu sepatutnya letak di sebelah. Tapi cikgu terletak pula dekat punca kuasa 3 ni. Okey. Ini adalah untuk penting kuasa 3. Nanti cikgu akan letakkan di sebelah. Baik. Untuk ni pula, awak tengok sini, yang ini adalah menulis punca kuasa 3. Punca kuasa 3. Kita akan belajar pula punca kuasa 3. Okey. Sekejap, awak faham dulu yang ni, sebelah ni. Satu minit untuk awak fahamkan dulu kuasa 3. Okey. Baik, kita akan terus dengan menulis punca kuasa 3 suatu nombor. Yang pertama kita tengok sini. Punca kuasa 3 sebarang nombor positif ialah positif. Manakala punca kuasa 3 nombor negatif adalah negatif. Jika awak nampak punca kuasa 3 awak positif, jawapan dia akan positif. Jika punca kuasa 3 awak negatif, awak akan dapat negatif. Ini awak perlu tahu. Yang kedua, punca kuasa 3 suatu nombor ialah nombor yang dirinya didarab dengan dirinya di mana hasil darab sama dengan nombor yang diberikan. Okey, ini saya akan bagi tahu selepas ni. Okey, simbol yang digunakan ialah ini simbol digunakan ialah ini. Contohnya kuasa 3, awak faham ni? Kuasa 3. Maafkan cikgu. Awak buat ni, awak letak 3 di sini. Inilah punca kuasa 3. Contoh cikgu letak ni 8. 8 punca kuasa 3. Ini adalah simbol untuk punca kuasa. Yang ini. Ada macam bahagi ni. Cuma dia yang membuatkan dia beza adalah simbol yang ada 3 ni. Ini adalah maksud punca 8 punca kuasa 3. Okey, kita lihat contoh di sini. Okey, contoh tulis punca kuasa 3 nombor berikutnya. Jika awak nampak di sini, 4 darab 4 darab 4 sama dengan 64. Ini adalah 4 kuasa 3. Okay. Jika awak perasan, kau nampak sini, punca kuasa ini, punca kuasa 3, 4 darab 4 darab 4 bersamaan dengan
punca kuasa 64. Ini. Bermaksud sini, awak faham di sini. Dia sama saja. Kalau awak tengok, punca kuasa ni, kita bila awak ada 4 darab 4 yang ada nombor, suatu nombor, dirinya didarabkan dengan dirinya A ini, sebanyak 2 kali tadi, sama juga di mana dirinya hasilnya, di mana dirinya ini, cikgu susun air kejap. Okey. Sama juga apabila awak dapat punca kuasa 3, punca kuasa 3, 4 darab 4 darab 4. Okey, ini awak cikgu akan terangkan lanjut selepas ni. Jadi jika awak tak faham sangat yang ni, jadi cikgu akan huraikan lebih lanjut selepas ni. Okey, ini kita akan abaikan dulu. Baik, ini contoh dia yang senang. Yang punca kuasa 3, setiap satu cikgu beri contoh. Okey, jika awak nampak sini, punca kuasa 3 negatif 5, 1, 2. Dia akan sama dengan punca kuasa 3 negatif 8 darab negatif 8 darab negatif 8. Jika awak perasan, negatif 8 darab negatif 8 darab negatif 8 bersamaan dengan negatif 5, 1, 2. Dia berbalik. Dia balikkan daripada nombor tadi pergi kepada apa yang sepatutnya nilai yang kita kuasa 3 kan tadi. Jadi sini awak akan dapat negatif 8. Jadi punca kuasa 3 untuk negatif 5, 1, 2 adalah negatif 8. Jadi untuk ini pula, untuk pecahan, dia ada cara yang mengiranya tersendiri. Jadi untuk 54 per 128 punca kuasa 3, ini punca kuasa 3. Jadi awak perlu buat dia jadi macam ni. Okey, sekejap cikgu nak perhatikan. Okey. Okey, 27. Macam mana dia daripada 54 per 128 dia jadi 27 per 64? Dia kita permudahkan. Kita permudahkan. Ini kita bahagikan dengan 2. Bahagi 2. Ingat, nombor yang awak dapat permudahkan dulu. Bahagikan dengan 2. 54 bagi 2, awak akan dapat 27. 128 bagi 2, awak akan dapat 64. Jadi awak perlu buat kuasa 3 untuk setiap satu nombor ni. Okey, yang atas awak perlu buat punca kuasa 3, yang bawah pun awak perlu buat punca kuasa 3. Jadi 27 punca kuasa 3, 64 punca kuasa 3. Awak akan dapat 3 per 4. Ini jawapan dia. Baik, yang seterusnya ni pula, punca kuasa 3 untuk 3, 24 per 64. Okey, jika awak nampak macam ni, dalam kuasa 3 ataupun punca kuasa 3, awak perlu jadikan dia pecahan tidak wajar. Sama juga cikgu ajar tadi, dia akan jadi macam ni. 3, 24 per 64. 64 awak darabkan dengan 3. Lepas tu hasil dia, awak tambahkan dengan 24. Dia akan jadi macam ni. 64 darab 3 tambah 24. Awak per dengan bawah ni, 64. Jadi awak akan dapat 216 per 64. Okey, cikgu, kenapa cikgu skipkan yang ni? Kalau awak tahu, awak boleh
kira direct, awak tidak tidak keliru, awak boleh terus dapatkan dia punya jawapan. Okey ni. Punca kuasa sekejap cikgu. Okey, ni. Punca kuasa 3 untuk 216/64. Boleh juga cikgu buat macam ni. Punca kuasa 3 216 per punca kuasa 3 64. Boleh. Cikgu boleh buat macam ni, ikut macam ni tadi. Tapi cikgu nak teruskan sebab cikgu dah tahu cara nak kira. Jadi cikgu akan terus dapat 64/4. Okey, cikgu akan simplifykan, cikgu akan ringkaskan lagi. Bahagi 2, bahagi 2. Awak akan dapat 3/2. Kemudian awak jadikan dia pecahan wajar. Awak akan dapat 1/2. Yang ini. Okey. Kemudian yang ini pula sama juga yang seperti sebelah ni. Awak boleh terus kira sebenarnya. Boleh terus kira menggunakan kalkulator. Boleh terus kira. Tapi kalau dalam sini, okey, kalau awak kira kuasa 3 untuk 3.375, awak akan dapat 1/5 bersamaan dengan 1/2. Jika awak terus guna kalkulator pun boleh ni. Cikgu terus kira guna kalkulator untuk ni. Awak akan dapat jawapan dia 1/5, ataupun apabila awak tekan A, B per C, awak tekan ni. Awak tekan A, B per C dekat kalkulator, awak akan dapat jawapan 1/2. Ini cikgu tak nak jelaskan sebab masa pun tak lama lagi. Okey, contoh yang kelima ni. Cikgu bagi contoh yang kelima ni senang. Kuasa 3, punca kuasa 3, 0.343 ataupun cikgu senang sebut 0.343 punca kuasa 3. Jadi awak jadikan dia pecahan. Okey, macam mana cara nak jadikan pecahan? Okey, jika awak tengok sini 0.343. Jadi jika awak nak jadikan dia pecahan, awak kena jadikan nombor atas ni bulat dulu. Awak kena jadikan dia pecahan. Jadi cara nak jadikan dia pecahan, awak kena gerakkan nombor ni sampai yang belakang ni. Sampai yang tiada lagi nilai di belakang ni. Okay, awak gerakkan 1, 2, 3. 3 kali ya. 1, 2, 3. Awak gerak 3 kali. Okey, awak akan dapat 343 per. Jika pasal ni ada 3 kan, cikgu gerakkan 3 kali tadi. 1, 2, 3. Awak letak 1, awak letak kosong. Kosong yang pertama, kosong yang kedua, kosong yang ketiga. Kemudian depan ni awak letak 1. Ini ya contoh dia. Okey, contoh yang kedua cikgu bagi ya. 0.2. Nak jadikan dia pecahan senang saja. Awak kira ni, awak gerakkan dia ke belakang ni. Awak akan dapat 2. Okey, sebab dia sekali gerak saja, awak letak dia kosong belakang ni. Kosong. Kemudian barulah awak letak 1, nombor 1. Jadi 0.2 bersamaan dengan 2/7. Okey, kita balik pada yang 0.343. Okey, awak dah dapat dia pecahan dia. 343 per 1000. Jadi awak jadikan dia dalam bentuk pecahan. Punca kuasa 3, 343 per 1000. Okey ni. Apabila awak kira, awak akan dapat 7/10. Kalau awak letak jawapan 7/10 pun cikgu terima. Kalau awak letak jawapan dalam perpuluhan pun cikgu terima. Dua-dua cikgu terima. Okey.
Boleh faham kelas? Cikgu dah nampak lagi ni. Cikgu. Faham ah? Okey, cikgu nampak lu berapa orang dah masuk, berapa orang dah ada dalam kelas cikgu? 1, 2, Baru mek 3, cikgu. baru kata 3, sudahlah. Ada cikgu suka orang yang masuk kelas cikgu. Walaupun dia adalah sebahagian awak kemungkinan ada yang ada buat kerja sendiri, tapi awak masuk kelas cikgu, awak dengar apa yang cikgu sampaikan. Sekurang-kurangnya awak boleh dapat sikit apa yang cikgu cuba terangkan. Itu yang paling penting. Okey. Soalan, cikgu bagi soalan. Okey, yang pertama. 67 pula cikgu salah buat. 6/3. Berapa jawapan kelas? Kira. Guna kalkulator. Sekejap, cikgu, saya kira. Mina kira. Zuhan kira. Ada jawapan-jawapan? Cikgu. Kalkulator silang. Hah? Kalkulator silang. Saya fikir kalkulator dengan abang kejap. Kalkulator, pakai kalkulator handphone pun boleh kan? Macam ni caranya. Awak kena buat macam tu. Sebabkan punca kuasa 3. Buat 1/6, cikgu. 2/1/6. Betul. Betul jawapan dia. 2/1/6. Jawapan dia betul. 2/1/6. Okey, cikgu terangkan. Okey, macam ni cara kita nak ngira tanpa kalkulator. Cara ngira tanpa kalkulator. Jadi sebabkan tadi 6 kuasa 3, dia darabkan dengan dirinya sekali, 2 kali. Jadi 6 kita darabkan dengan dirinya sekali. Lepas tu kita darabkan dirinya 2 kali. Jadi 6 darab 6 darab 6. Jadi jawapan dia 2/1/6. Jadi jawapan betul. Yang kedua. Punca kuasa 3, 8/125. Kira. Johan, kira. Boleh kira ni. Awak tekan. Sekejap cikgu nak ajar cara awak nak guna kalkulator. Saintifik ya. Awak tekan shift. Kemudian awak tekan yang ada simbol ni. Simbol kuasa 3. Ada warna kuning. Kemudian awak tekan kurungan. Awak tekan 8. Kemudian awak tekan lagi yang ada A, B per C. Ini untuk awak letak per dia. Awak letak pecahan dia tu. Kemudian awak letak 100. Awak tekan 125. Awak tekan 125. Kemudian awak tekan penutup kurungan. Okey, kira kelas. Tidak, saya dapat, cikgu. Dah apa? Tidak apa, centik errornya madah, cikgu. Sintek ada? Ya. Dapat. Macam ni awak tekan. Coba kira lah. Sekejap, saya cuba. Tekan shift. Dapat, cikgu. Dah dapat baru, cikgu. 2/5. Betul. 2/5. Ya, macam cikgu awak dengar jawapan. 2/5. Jadi cara nak ngira tanpa menggunakan kalkulator. Untuk cara guna kalkulator. Kalau awak buat dalam buku latihan. Okey, cara buat buku latihan. Bila awak dapat macam tu, awak perlu letak 8,
per kuasa 3. Cikgu buang ni lah. Punca kuasa 3 8 per punca kuasa 3 125. Okey, awak buat macam tu. Lepas ya, awak akan dapat, jika awak punca kuasakan 8 tu, awak akan dapat 2. Jika awak punca kuasa 3 kan 125 ni, awak akan dapat 5. Jadi jawapan untuk punca kuasa 3, 8 per 125 adalah 2 per 5. Ini jawapannya. Jadi jawapan dua-dua jawapan awak betul. Senang je. Jawapan punca kuasa 3 dan kuasa 3 dan punca kuasa 3 tu adalah senang sebab direct. Sebab dia terus je. Okey. Cikgu sebab cikgu dah ambil masa awak dalam 8 minit tu. Jadi cikgu terangkan apa yang awak telah pelajari hari ini. Okey, ini yang pertama. Yang pertama, awak mengenal kuasa 3. Awak kenal kuasa 3 di mana jika awak nampak ada 3 kecil di belakang ni, dia maksud 2 kuasa 3. Ini awak kenal kuasa 3. Jadi simbol untuk kuasa 3 adalah ni, 3 ni. Jadi yang kedua, awak mengenal punca kuasa 3. Jadi punca kuasa 3 simbol dia 3 kecil, lepas tu ada simbol macam pagi ni. Dan dalam dia ada nilai. Jadi punca kuasa 3 8 ataupun 8 punca kuasa 3. Jadi ini awak mengenal punca kuasa 3. Dan kemudian yang ketiga tadi, seperti yang cikgu tunjukkan di sebelah tadi, awak tahu cara menyelesaikan masalah melibatkan kuasa 3. Yang ini. Yang A ni. Awak tahu cara untuk menyelesaikan masalah melibatkan kuasa 3. Dan yang keempat, awak tahu menyelesaikan masalah melibatkan punca kuasa 3. Jadi ini adalah masalah yang melibatkan punca kuasa 3. Jadi awak tahu cara menyelesaikan masalah ni. Ini yang penting. Okey. Ini peringatan. Peringatan cikgu. Okey. Cikgu akan berikan kerja rumah online. Maafkan cikgu, online lah. Cikgu kerja rumah online menggunakan Word Wall. Jadi awak perlu siapkan sebelum jam 9 pagi hari Khamis. Jadi awak perlu siapkan kerja rumah cikgu ya sebelum hari Khamis jam 9 pagi. Okey, ada soalan kelas? Ada cikgu. Cakap tak saya faham cikgu. Sekarang okey, lain. Mina, Zul. Cik dengar apa suara dua? Mina, Zul. Okey, mungkin sudah dua ada masalah. Okey. Jadi setakat kelas cikgu, ia ajak untuk kelas cikgu hari itu. Jadi okey, kita akan jumpa di dalam grup WhatsApp. Okey, selepas tu Okey, Zati, Mina, Zul. Boleh? Zati? Boleh cikgu. Okey. Okey, jawab dari gua. Okey, makasih Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.